Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan membicarakan tentang soalan isometri ataupun oblik. Okay, dalam video-video yang lepas, cikgu telah terangkan konsep isometri dan oblik dari segi sudut, dari segi pandangan-pandangan dan juga dimensi-dimensi yang kamu perlu tahu pada setiap pandangan. Okay, ini perlu diingati dan difahami dalam pemikiran kamu. Okay. So hari ini kita akan terus kepada soalan yang kita akan jawab pada hari ini, iaitu soalan percubaan SPM Negeri 9. Orang Negeri 9. Okay, sama-samalah kita melihatkan apakah soalan yang dikeluarkan untuk percubaan SPM pada tahun ini, 2012. Okay. Soalan ini mengandungi 3 pandangan, iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Macam biasa. So, langkah yang pertama, kita akan lukiskan paksi mendata, paksi oblik, paksi isometri dengan paksi mendata. Kita lukiskan paksi mendata. Kemudian kita akan lukiskan paksi tegak. Kita lukiskan paksi tegak. Dan kemudian kita akan lukiskan paksi bersudut 30 darjah sebelah kiri dan 30 darjah sebelah kanan. Langkah seterusnya kita akan tentukan orientasi pandangan. Untuk lukisan isometri akan diberi kedudukan anak panah begini. Jadi kita akan letakkan, sebelum itu kita pastikan ini adalah dimensi lebar, yang ini adalah dimensi dalam. Jadi kita letakkan tapak tangan kita, tangan kanan pada paksi dalam, tapak tangan kiri pada paksi lebar, dan kita pindahkan pada lukisan kita, paksi kita, sebelah kiri lebar, sebelah kanan dalam. Jadi ini adalah lebar, yang ini adalah dalam. Ukuran lebar maksimum ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita ukur sebanyak 9 mm. 90 mm. Tandakan. Kemudian dalam dia ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 mm. Dan tinggi dia ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 mm. Setelah kita mendapatkan orientasi dan juga lebar maksimum, tinggi maksimum dan dalam maksimum, kita akan lukiskan kotak asas. So itu adalah kotak asas kita. Walaupun dia keluar daripada sempadan, tak apa. Kita teruskan. Setelah melukis kotak asas, kita akan kenal pasti di manakah satah tegak, mendata, satah melengkung, satah oblik dan satah condong. Sebenarnya kali ini cikgu nak menggunakan teknik untuk pelajar-pelajar yang lemah, di mana kita menggunakan kaedah
koordinat. Okey. So, kalau cikgu tuliskan di sini, terlebih dahulu kita tetapkan di manakah kedudukan garisan 45 darjah. Kerana cikgu faham, ramai di antara pelajar-pelajar kita tidak dapat membayangkan lukisan isometri atau oblik dengan baik. Jadi, cikgu terpaksa fikirkan satu teknik untuk mereka boleh sekurang-kurangnya mencuri 10 daripada 20 markah. Kalau lebih, lagi bagus. Okey. Dan kita tentukan koordinat dia di sini. Kalau ini adalah tinggi dia, di sini adalah lebar dia. Okey. Jadi kita mulakan sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, ini adalah lebar. Koordinat-koordinat untuk lebar. Tinggi dia pula ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Sementara dalam dia pula, dalam berada di sini kalau pada pandangan sisi dalam berada di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey. Jadi kita mulakanlah. Kita mulakan dengan pada pandangan sisi. Okey. Kita mulakan pada titik ni. Kita labelkan sebagai A. Okey. Dengan menggunakan hukum 3D yang cikgu cipta, cikgu rekakan, titik A ini akan wujud jika dia wujud pada ketiga-tiga pandangan, iaitu pandangan sisi, pandangan hadapan dan pandangan atas. Okey. Jadi kita unjurkan A ke pandangan atas terlebih dahulu. Okey, seolah-olah ada A1 di sini. Kenapa A0 di sini? Okey. Wujud atau tidak A0 ini kita lihat. Wujud atau tidak A0 ini kita unjurkan ke bawah. Ya, ada titik A0 di sini yang cikgu bulatkan ni. Okey, A0. Kenapa 0? Kerana koordinatnya 0. Jadi A0 ada tidak? Ada. Jadi berapakah koordinat A0? Okey. A0 koordinat dia, berapa tinggi dia? Berapa lebar dia? Dan berapa dalam dia? Okey. Yang cikgu padam supaya kamu tak keliru. Okey, tinggi dia antara 0 hingga 9. Tinggi dia adalah 0. Lebar dia antara 0 hingga 9. Lebar dia 0. Yang cikgu bulat, titik yang cikgu bulatkan tu. Dalam dia antara 0 hingga 7. Dalam dia adalah 0. Jadi titik A0 ialah di sini. Okey, ini adalah A0. Okey. Teruskan lagi. A0 ada lagi kemungkinan titik yang lain yang wujud. Ya, di hujung ni kalau kita unjurkan pada pandangan atas, kita unjurkan ke sini. Sini seolah macam wujud, tapi bila kita unjurkan ke bawah, tak ada titik di sini. Okey, tidak ada sebarang titik bucu dekat sini. Jadi A ni tak wujud. Begitu juga yang ni tak wujud kerana di bawah ni tak ada apa. 0. Di sini pun tak wujud kerana di bawah ni tak ada apa. Tapi di hujung sini, okey, A9. Wujud atau tidak A9? Okey, bila kita turunkan ke bawah, ya, ada A9 di sini. Ada titik bucu di sini. Penjuru di situ. Okey, jadi berapakah koordinat A9? Okey, A tinggi dia 0 hingga 9, masih lagi 0. Lebar dia 0 hingga 9. Dia ada lebar sekarang. Lebarnya ialah 9. Okey. Dan dalam dia 0 hingga 7. A masih lagi mengekalkan dalam dia 0. Jadi 090 koordinat dia. 0 tinggi, tak payah naik dah. Ini tinggi. Lebar dia 9. Dalam dia 0. Dalam dia daripada sini pergi sini. Kalau sini 0. Yang sini adalah 7 dalam maksimum. Okey. Dan di sini adalah lebar 9 maksimum. Okey. Jadi lebar dia adalah 9. Jadi
titik A9 akan berada di sini. Hai, pensel. Okey, itulah A9. Okey. Tinggi kosong, tak payah naik, tinggi yang tegak ni. Okey, dalam dia kosong, ini dalam, antara 0 hingga 7 dia berada di sini, kosong. Dan lebar dia 9, jadi 0 hingga 9, 9 di sini. Jadi ini adalah A9. Kita lihat pada ketiga-tiga pandangan, A0 dan A9 bersambung, A0 dan A9 bersambung, A0 ni dan A9 berkongsi titik yang sama. Jadi kita sambungkan, kita gelapkan A0 ke A9. Dah dapat satu markah. Bukan satu markah secara ni lah, bukan hakikinya, tapi secara teorinya kita dah dapat satu markah untuk garisan tersebut. Okay, teruskan lagi. Kita ambil yang bahagian bawah dahulu, B. Okey, B. Kita unjulkan B ke atas. Okey, kita unjulkan ada atau tidak wujud B kosong di sini. Okey, syaratnya dia mesti wujud pada ketiga-tiga pandangan. Jadi dia mesti wujud pada pandangan hadapan jika ada. Ya, ada di sini. Okey, dia berkongsi titik sama dengan A0 tadi. Okey, yang ni B, yang ni B0 kita unjulkan di mana dia bertemu, ada titik B0 di situ. Okey. Berapakah koordinat B0? Okey, kalau ini B0, tinggi dia berapa? Antara 0 hingga 9, tinggi dia ialah 0. Betul. Okey, lebar dia berapa? Antara 0 hingga 9, ni lebar bukan dalam, ni lebar. Lebar dia adalah 0. Dalam dia berapa? Antara 0 hingga 7. B0 berada pada angka 7. Jadi 007. Ni nombor James Bond. 007. Jadi 0 tinggi, 0 lebar, tapi dalam dia ada nilai iaitu 7. Jadi B0 berada di sini. Okay, kita lihat pada ketiga pandangan, A dengan B bersambung, A dengan B bersambung, A dengan B pun bersambung. Jadi kita sambungkan AO dan B0. Dah dapat dua markah dah. Okey. Teruskan lagi. B. Kalau kita unjulkan ke atas, okey, yang ni tak wujud. Sebab apa? Bila itu ke bawah, ke pandangan hadapan tidak ada sebarang penjuru dekat situ. Tetapi yang ni wujud, iaitu B9. Sebab apa? Bila kita unjulkan ke bawah, kita akan dapat titik penjuru di sini. Tetapi secara realitinya, bila kita baca sini, butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Jadi B9 tu agak-agaknya mesti berada di belakang sana, di bahagian bawah. Tak nampak. Jadi tak perlu lukiskan. Okay. Teruskan lagi. Kita naik satu tangga lagi. Selepas A, B, yang katakan ni C pula. Okey, di sini titik C. Okey, titik C yang tu. Yang sebelah sana kita padamkan supaya kamu tak keliru. Okey, kita mulakan dengan C, kita unjulkan ke atas C, seolah-olah ada wujud C kosong di sini. Okey, C kosong. Ada atau tidak C kosong, kita unjulkan ke bawah. Ya, ada titik C kosong di situ. Okey, kita unjulkan lagi C, unjulkan ke sini, seolah ada satu wujud C2 kat sini. Wujud atau tidak, kita unjulkan ke pandangan hadapan, ada C2 di sini. Unjulkan lagi C, ada lagi tak? Oh, ada C. C berapa ni? C4. Okey. C4. Ada atau tidak C4? Unjulkan ke bawah. Ya, ada C4 di situ. Unjuk lagi, ada C5. Okey. Ada atau tidak titik C5? Kita pastikan, kita unjulkan ke pandangan hadapan, ada pucuk C5. Okey, dan terakhir sekali C6. Ada C9. Ada atau tidak? Kita unjuk kepada pandangan hadapan, tak ada apa-apa bucu penjuru di sini. Jadi C9 tidak ada. So, ada yang sekarang kita ada 4 titik yang kita perlu cari untuk titik C. C0, C2, C4 dan C5. Okey, kita mulakan dengan C0. Okey. Okey, apakah koordinat C0? Okey, tinggi C0. Tinggi dia ialah 0 hingga 9. Tinggi dia ialah 1. Okey. Lebar C0 antara 0 hingga 9. Lebar dia adalah 0. Dalam C9 antara 0 hingga 7. Berapa dalam dia? 0. Jadi yang ada ialah tinggi sahaja. Jadi kita ukurkan tinggi dia
sebanyak 1 cm ataupun 10 mm. Tandakan. So, itulah titik C kosong. Okey, titik C kosong. Kita lihat pada ketiga-tiga pandangan, C kosong dan A kosong bersambung, C dengan A bersambung. Di sini C dengan A berkongsi titik yang sama. Bersambungkan C ke A. Okey, teruskan. C ada bersambung dengan yang lain tak? Tak ada lagi setakat ni. Okey, teruskan dengan C2. Okey, C2. Berapa koordinat C2? Okey, tinggi masih sama. 1. Okey, tinggi C. Lebar C2 ada berapa? C2 lebar dia ialah 2. Dalam C2, C antara 0 hingga 7 dalam dia ialah 0. Okey, antara 0 hingga 7 dalam C ialah 0. Jadi 1, 2, 0. Okey, tinggi dia 1. Okey, naik tinggi sebanyak 1. Kemudian dalam dia 0, tak payah gerak sebab dalam ke sana 0. Lebar dia ialah 2. Jadi kita kena gerakkan ke sana sebanyak 2 cm ataupun 20 mm. Yang ini kamu kena faham betul-betul langkah dia ini. Okey, kalau kamu tersilap langkah, kamu tak boleh buat. So, nasihat cikgu, kamu perhatikan betul-betul, faham betul-betul langkah ni. InsyaAllah, kalau diberi apa jua bentuk, kamu boleh buat. Okey, so ini adalah C2. Lihat pada ketiga-tiga pandangan, C0, C2 bersambung, C0, C2 bersambung, C dengan C bersambung. Jadi kita sambungkan dahulu. Okey, tapi tak apalah, kita tunggukan dulu. Kita lihat apa hasil seterusnya sampai C5. C4. Okey, C4. Tinggi masih sama, 1 tinggi C. Okey, lebar dia dah jadi 4. Okey, nama pun C4. Jadi lebar dia adalah 4. Okey, dan dalam dia masih 0. Antara 0 hingga 7 dalam C masih 0 lagi. Okey, jadi kita ukurkan 1. Lebar dia, dalam dia 0. Jadi kita gerakkan ke sana sebanyak 4. Okey, iaitu adalah C4. Okey, kita teruskan lagi dengan C5. Okey, C5 kita tahu tinggi dia masih sama, C0, lebar dia dah jadi 5 lah sebab C5. Kan, lebar dia jadi 5, dalam masih sama, 0. Okey, jadi koordinat C5 ialah 1 tinggi, dalam 0, lebar dia adalah 5. Jadi kita ukur sebanyak 5. Okey, di situ adalah C5. Okey, kita lihat satu persatu. 0, 2, 4 dan 5 bersambung, 0, 2, 4, 5 bersambung, di sini bersambung, jadi kita sambungkan. Okey. Mari kita lihat di sini, C ni tak bersambung dengan mana-mana lagi, kecuali C0 bersambung dengan A0, yang lain tak bersambung lagi. Okey, setakat tu dahulu. C. Teruskan lagi, yang ini putus-putus, yang putus-putus ni kita biar kemudian. Okey, nanti kita pening kepala pula. Okey. Teruskan dengan yang ni. Lepas C dah habis ini, kita naik D. Yang ni adalah D. Okey, D. Ulang langkah yang sama. Yang ni kita tengok badan balik sebab dah takut keliru. Okey, D. Kita unjurkan D pada pandangan atas. Kita akan dapat D di sini. Okey, ada D kosong. Okey, di bawah ni ada. Di sini. Kemudian D di sini tak ada sebab bawah tak ada. Sini tak ada sebab bawah tak ada. Ada. Di sini D berapa ni? D4. Okey, di sini D4. Okey, kemudian
Di sini D5 ada D5 di sini. Kemudian D6 D9. D9 ada di sini. Okey. Kita ulang semula langkah yang sama. Okey. Mulakan dengan D0. Tinggi D ialah 1 2 3 4. Tinggi dia adalah 4. Lebar dia adalah 0. Okey, D0 lebar dia 0, antara 0 hingga 9 lebar dia 0. Okey, kemudian dalam dia 0. Jadi 4 0 0. Jadi kita ukurkan tinggi sahaja sebanyak 40 mm. Okey. So ini adalah D0. Okey, kita lihat di sini D0 bersambung dengan C, D0 bersambung dengan C, D pun bersambung dengan C, berkongsi titik yang sama. Jadi kita sambungkan D pergi ke C. D0 ke C0. Okey. Teruskan lagi untuk D4. Okey. D4 tinggi masih sama, tinggi D masih 4. Lebar dia dah berubah. Kalau D4 jadi lebar dia akan jadi 4. Okey. 1 2 3 4 dan dalam dia masih kosong ya. Antara 0 hingga 7 D masih lagi pada tanda yang kosong. Ya, jadi 4 4 0. Okey, 4 tinggi dah ada. Dalam tak payah cari sebab dia kosong. Lebar dia 4. Jadi kita unjurkan ke sana sebanyak 4. So ini adalah D4. Okey, D4 dia bersambung dengan D0. Yang lain tak bersambung lagi. Okey. Teruskan dengan D5. Okey. D5 pun sama juga. Koordinat dia adalah tinggi masih sama 4. Okey. Lebar dia dah berubah. Jadi 5 dan dalam dia dah masih lagi kekal kosong. Jadi kita ukur sebanyak 5 sahaja. Pindahkan, kita akan dapat D5. Okey. D5 ni kalau kita perhatikan, D5 di sini D5, dia bersambung dengan A0. Bukan A0. A berapa ni? Kita ada A0. Bukan A0, C. Kita ada C. Dia bersambung dengan C5 dekat sini. Okey, kalau ni C, ni C0, ni C2, ni C4, ni C5. Dia bersambung dengan C5. Jadi kita sambungkan D5 dengan C5. Okey, begitu. Okey, kemudian last sekali kita akan ada D9. Tak payah cari dah D9. Dia akan berada di hujung sini. So, itu adalah D9. Tapi kalau kamu perhatikan di sini, D9, okey, dia bersambung dengan C. Okey, D bersambung dengan C. Pada pandangan hadapan, D9 bersambung dengan A9. Dia tak bersambung dengan C di sini. Dia bersambung dengan A9. Okey. Begitu juga sini. D9 dengan A9 berkongsi titik yang sama. Jadi kita sambungkan D9 ke A9. Gitu. Dan kita dapat perhatikan di sini juga. Okey. D0, D4, D5, D9 macam bersambung. Di sini pun bersambung, sini pun bersambung. Jadi kita sambungkan dulu. Okey. Walaupun hakikatnya mungkin tak bersambung. Ke bersambung tak bersambung kita akan fikir kemudian nanti. Sambung aja dulu. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Selepas D kita ada E. Okey, kita ada titik E. Kita mulakan, kita padam dulu yang tadi. Sebenarnya cikgu kalau boleh cikgu tak nak guna kaedah ni. Kerana kaedah ni agak panjang, agak remeh, tetapi bagi mereka yang langsung dah tak boleh buat apa dah. Dah ajar banyak kali bagaimana nak berimajinasi tapi masih lagi tak faham-faham.
Okey, inilah satu-satu kaedahnya untuk mereka mencuri markah. Okey. Okay, tapi tak apa. Okey. Setiap orang ada kekuatan, ada kelemahan dia. Okey. InsyaAllah kamu mungkin lemah bahagian ni tapi kamu pandai pada soalan-soalan lain. InsyaAllah. Okey, E. Kita unjurkan ke pandangan atas. Okey, unjurkan. Ada wujud E kosong di sini. Okey, betul. E kosong ada. Okey, di bawah ni ada E kosong. Kemudian ada wujud E kat sini. Pun ada juga E berapa ni? E4. Okey, ada di bawah ni. Okey, E5 pun ada di bawah ni. Okey, dan terakhir sekali E9. Okey, ada juga di bawah ni. Okey, jadi kita unjurkan E0 koordinat dia berapa? Kita E, tinggi dia berapa? Masih sama lagi, 4. Okey, lebar dia kosong. Okey, lebar dia kosong, dari kosong hingga 9, lebar dia kosong. Dan dalam dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia ada kedalaman dia. Okey, jadi E0. Okey, E0 tinggi dia masih sama lagi 4. Lebar dia kosong. Dalam dia ialah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia naik sebanyak 4. Okey, betul, sama dengan D. Kemudian lebar dia tak ada, kosong, dia cuma ada dalam. Dalam sebanyak 5. Jadi kita ukurkan 5 mm, 50 mm ke sebelah kanan. Okey, so itu adalah E0. Itu adalah E0. Okey, E0, D0 dan E0, D dengan E bersambung, D dengan E berkonsekuensi yang sama, D dengan E bersambung, jadi kita sambungkan D0 dan E0. Okey, teruskan lagi. E4, tinggi masih sama. Okey, kalau E saja tinggi tetap sama, E4. Okey, dalam masih sama kerana dalam E tetap di sini 5. Lebar sahaja berubah. E4 lebar dia adalah 4. Okey, jadi tinggi 4, dalam 5 dan lebar dia adalah 4. Okey, jadi kita ukurkan sebanyak 4. Okey, itu adalah E4. Okey, kita lihat di sini E4 tidak bersambung dengan D4. Okey, pada pandangan atas kita nampak dia tidak bersambung, so jangan sambungkan lagi. Okey, E5 pun sama juga. Yang berubah cuma adalah lebar sahaja, sebanyak 5. Okey, dan E9 pun sama juga, yang berubah adalah hanya lebar sahaja. Itu adalah E9. Okey, kita nampak di sini E0, E4, E5, E9 bersambung. Di sini bersambung, di sini pun kita nampak bersambung. Kita sambungkan dahulu. Kalau kita lihat di sini, E9 bersambung dengan D. Betul ke? E9 di sini. Okey. D9 di sini. E dengan D pun macam bersambung. Jadi kita sambungkan E9 ke D9. Okey. Yang lain kita nampak E5 dia bersambung dengan apa ni? Dia bersambung E5. Mana E5 di sini? E dengan D bersambung. Di sini E5. Okey. Ini ke D. Jadi E5 dengan D9 bersambung. Sambungkan E5 ke D9.
Kalau yang ni tak lain tak bukanlah, mestilah D. Di sini, ni E dekat sini, D dekat sini. Takkanlah E5 nak bersambung dengan A9. Kerana di sini E dengan A tidak bersambung. Yang ada ialah E dengan D bersambung. Okey. Okey, di sini jom kita lihat. Okey. E5 dia bersambung dengan ni, titik ni. Apakah kemungkinan titik ni? E dia juga bersambung dengan C. Di sini E bersambung dengan C. Di sini E5, di sini C5. Yang ini E5, yang atas ni, yang bawah ni tadi adalah C5. Dia bersambung. Jadi kita sambungkan E5 pergi ke C5. Mana E5? Ini E5 dan ini adalah C5. Kita sambungkan. Sambung je tak apa. Nanti kita akan fikirkan yang mana kita nak akan padamkan. Okey. Ada lagi tak yang boleh bersambung? E4 tak ada. E0 dah sambung dah. Okey, setakat tu je dahulu. Okey. Kemudian selepas selesai E, kita buat F pula. Okey, F pun sama juga, unjurkan ke atas. Akan wujud F 0. Kemudian akan wujud F4. F4 di sini. Ini F0. Okey. Kemudian di sini akan wujud F9. Okey. Jadi untuk F ni koordinat dia ialah tinggi masih sama dengan E. Okey, F0, tinggi dia masih sama iaitu 4. Lebar dia 0. Dalam dia adalah maksimum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam maksimum iaitu 7. Jadi, tinggi sama 4. Okey. Kemudian, lebar dia adalah 7. Maksimum. Lebar dia 0. Sorry. Lebar dia 0. Dalam dia adalah maksimum 7. Jadi, maksudnya dia bucu sana. Di sini. So, ini adalah titik F. F0. Okey. Lihat F0 dengan E0 bersambung, F dengan E bersambung, F dengan E bersambung, kita sambungkan F pergi ke E. Okey. Kemudian kita ada F4. Okey, jadi kita kena unjurkan ke sana. F4 yang lain sama. Okey. Yang tak samanya ialah lebar sahaja. Kerana F4 lebar dia adalah 4, jadi kita ukur sebanyak 4. Okey, di sini F4. Okey. F4 kalau kita lihat di sini bersambung dengan E4. Di sini F dengan E pun bersambung. Di sini F, di sini juga E bersambung. Jadi sambungkan F4 dengan E4. Okey. Teruskan lagi. F9 tak payah carilah. F9 mesti berada di hujung sana. Jadi kalau kita panjangkan garisan ni, F9 di sini. Okey, F9 di situ. Tapi cikgu rasa F9 ni akan terlindung. Okey, tapi tak apalah, kita buat dahulu. Okey. Okey, setakat ni semua kita dah sambungkan. E0 dengan E4 dah sambung. Kita teruskan lagi. FG. Penat juga kaedah ni sebenarnya. Okey. Tapi dalam tempoh masa sekarang dah 35 minit. Hampir sampai 35 minit. Kita dah siap hampir lah. Banyak juga ni. Dengan sebanyak ni insyaAllah kita boleh dapat 10 markah. Okey. Dalam tempoh 35 minit kita buat benda ni tadi. Tapi jangan non-stop. Jangan berhenti. Kalau kamu berhenti memang tak cukup masa. Okey. Okay, teruskan lagi. G. Okey. Ulanglah yang sama. G unjuk ke atas. Okey. Padam balik lah. Dah banyak sangat conteng. Nanti kamu keliru. Padam dulu. Okey. G kita unjurkan ke atas. Akan ada wujud G. Tak ada apa-apa. Kerana bawah tak ada. Unjur sampai ke hujung sini. Baru ada satu. G.
iaitu di sini, G9 yang wujud. Okey, G9, jadi koordinat titik G apa dia? Pastinya tinggi dia dah berubah. Okey, G. Okey, G9, tinggi dia, tinggi maksimum lah. Sampai ke atas. Berapa tinggi maksimum tadi? 1, 2, 3, 9. Jadi kita ukur 9 di sinilah. 0 hingga 9 yang atas ni, bucu kotak. Okey, kemudian lebar dia 9 juga. Dalam dia, dalam G berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dalam dia adalah 5. Ini kena hati-hati. Cek betul-betul. Apakah tinggi dia, apakah lebar dia, apakah dalam dia. Tinggi 9. Okey, lebar 9 sampai ujung sini. Okey, lebar dia. Dalam dia 5. Jadi kita gerakkan sana sebanyak 5. Tandakan di sini. Okey, so itu adalah titik bagi G9. Okey, jadi bila dapat G9, kita akan lihat G9 bersambung dengan D pada pandangan sisi. Ini pun bersambung juga. Okey, di sini pun bersambung juga dengan D. Jadi kita sambungkan G9 ke D9. Okay. Ada lagi tak sambungan-sambungan yang boleh berlaku? Okey, kalau kita lihat di sini G9, okey, bersambung dengan ni. Apa benda ni? E. E5. Kenapa E5? G dengan D, G dengan E. Dia bersambung dengan E. E mana? Lihat di sini. E5. Jadi G9 juga bersambung dengan E5. Sambungkan G9 ke E5. Mana E5? Okey, begitu. Ada lagi tak? G9 bersambung tak dengan benda-benda yang lain? Tak ada dah. Okey. Okey, dan yang seterusnya kita akan yang belakang H. Okey, yang belakang ni adalah H. H, bagaimana buat H ni? Apa yang pasti cikgu dapat bayangkanlah H ni adalah suku bulatan. Okey, suku bulatan. Okey, kalau kita unjurkan H ni sebenarnya berada di mana? Di sini, ujung sekali. H9. Tak payah carilah. Itulah dia H9. Okey. Tak payah cari. H9 akan berada di hujung sana. Okey. H9 tak payah cari, dia akan berada di hujung sini. Sambungkan sahaja G9 dan H9. Okey. Setakat tu saja. Kalau kamu boleh bayangkan setakat tu saja, alhamdulillah lah. Kalau kamu ikut saja prosedur-prosedur ni. Okey. Selebihnya, nak tak nak, kita kena faham di belakang ni, okey, di belakang ni akan ada separuh suku bulatan dengan pusatnya di sini. Okey, suku bulatan di sini. Jadi kalau kita unjurkan pada pandangan atas, suku bulatan tu akan berada pada satah yang ni. Okey, kalau kita bawa ke pandangan sisi, okey, yang ni kita bawakan, okey, dia akan di sini. Jadi maksudnya antara G dengan H ni dia akan menghasilkan bulatan. Jadi untuk melukis bulatan kita perlu ada kotak dahulu. 1 2 3 4 5 di jari dia. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Jadi kita buatkan kotak dengan di jari 50 mm. Okey, kemudian inilah kotak dia pada pandangan belakang dia. Okey. Jadi pusat bulatan kita ambil kedua-dua set square kita. Kalau ini pusat bulatan kita ambil titik tengah dia, satu di sini, satu di sini. Kalau ini pusat bulatan 4 jadi pusat bulatan, kita ambil titik tengah dia. Satu di sini, satu di sini. Letakkan set square kita.
pusatnya akan berada di sini. Jadi kita akan pastikan dia bersudut 90 darjah. Okey, inilah 90 darjah dia. Okey, di sini pun sama juga. Kita pastikan dia bersudut 90 darjah. Okey, dia akan bersilang di sini. So, inilah titik pusat untuk bulatan di sebelah belakang, suku bulatan di sebelah belakang. Okey, itu adalah bulatan sebelah belakang. Bulatan sebelah depan pula sama sahaja, kita ukur dia punya dalam dia 1, 2. Jadi kita anjakkan sahaja pusat bulatan sebanyak 20 mm ke sebelah depan. Okey, ini adalah pusat kedua. Okey, kita dah dapat dah pusat dia. Dan kita dapat lengkuk di situ. Okay. Pada ketika ini sepatutnya kita dah siap sepenuhnya. Okey, cumanya kita perlu menggunakan sedikit sahaja imajinasi. Okey, kalau kamu tak boleh berimajinasi, biar aja soalan tu macam tu. InsyaAllah kamu akan dapat markah lebih daripada 10. Okey, kalau pada tahap inilah. Okey, tetapi jika kamu boleh berimajinasi, kita boleh alter sikit bahagian-bahagian ni mana yang tak perlu. Okey, sebab teknik ini memerlukan kamu untuk buat sedikit pengubahsuaian supaya dapat seperti apa yang tertera pada pandangan atas, hadapan dan sisi. Okey, sebelum tu kita terlupa tadi, kalau sini E0 dan C0 bersambung, kita terlupa nak sambungkan kerana E dan C bersambung. Okey, jadi E0 dan C0 bersambung, kita sambungkan juga. Lupa nak sambungkan tadi. Okey, setakat ni. Kalau kamu dapat bayangkan, sebenarnya teknik ini tidak dapat membezakan antara satah condong dan satah satah oblik dan juga satah condong. Jadi yang ni sebenarnya tak ada. Tapi kalau kamu tak padam pun tak apalah. Okey, yang ni tak ada. Kemudian D5 dengan E5 bersambung atau tidak? D dan E5. E5 dan D5. Ya, tidak bersambung. D dengan E bersambung di sini. D5, E5 tu E5 dan E5 bersambung. Jadi sepatutnya D5 dengan E5 tu bersambung tu. Okey, sepatutnya dia bersambung. Kita sambungkan.
Okey, kerana kita terlupa tadi. D dengan E bersambung. D5 di sini, E5 pun di sini. Okey. D5 di sini, E5 di sini. Pada ketiga-tiga pandangan dia bersambung, jadi kita sambungkan D5 ke E5. Okey. Nampak? Dah nampak dah. Dah nampak dah bentuk dia sedikit ya. Yang ni memang kita boleh gelap, kita gelapkan. Okey, nampak? Dah boleh gelap dah. Okey. Cuma tinggal sekarang ialah bahagian yang kita nak buat lubang. Bahagian yang putus-putus ni. Okey. Jadi jaraknya 2 daripada C4 ni. Okey. Naik ke atas sebanyak berapa? Yang ni tak boleh nak kira ni. Yang kita boleh kira yang ni. 1, 2, 3, 4. Ke dalam sebanyak 4. Jadi kita ukurkan dari sini sebanyak 4. Okey. Kemudian kita naikkan ke atas, silangkan dengan satah permukaan condong tu. Okey, begitu. Dan kita unjurkan ke 30 darjah sebelah kiri, begitu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita selarikan untuk dapatkan titik yang ni. Yang tak boleh labelkan lagi. Kita labelkan sebagai EFGH titik I. Okey, untuk dapatkan titik I tu, apa kita boleh buat ialah kita selarikan dengan satah sisi permukaan condong. Satu di situ, 2 di situ. Kemudian kita gelapkan ini. Okey. Kemudian yang ini pun ada jugalah. Okey. Bila kita dah buat lubang, kita dah tebuk lubang, dia akan ada satah yang mendatar begini. Yang sebelah dalam dia. Okey, begitu. Dan okey. So, lengkaplah lukisan kita pada hari ini. Okey, dengan mendapatkan menggunakan teknik yang paling panjang cikgu rasa. Okey, ketika ini kita dah mengambil masa sebanyak 50 minit. Okey. Jadi pesan cikgu bagi mereka yang tak boleh berimajinasi, okey, selesaikan dahulu soalan-soalan yang lain dengan cepat mengikut masa yang betul. Kemudian kamu fokus kepada soalan ini, jangan tinggalkan kosong. Kerana ada caranya untuk menjawab seperti yang cikgu tunjukkan, yang cikgu buktikan pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.